Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, yang saya hormati tuan-tuan dan perempuan serta para pendengar dan para penonton siaran live kuliah online anjuran Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka pada petang ini bersamaan dengan 20 hari bulan 20 April 2020, yang mana insya-Allah pada hari ini kita sama-sama kita bertemu lagi setelah beberapa siri yang lepas. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya Allah bagi lagi peluang pada kita, Allah panjangkan lagi usia kita, Allah bagi lagi kesempatan pada kita untuk kita hidup di atas muka bumi Allah ini. Yang mana kita perhatikan di luar sana ada yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ada yang telah pergi meninggalkan kita dengan macam-macam asbab. Ada yang dengan sebab penyakit COVID ni, ada yang pergi dengan sebab kemalangan kan, menghantar makanan dan sebagainya, dan macam-macam sebab yang Allah datangkan. Dan oleh sebab itulah kita hari ini masih bernafas, masih hidup lagi, kita mesti kena ucapkan syukur pada Allah, kerana kita masih hidup dan masih ada peluang. Bukan masih hidup tu bermakna kita masih ada masa nak bermain-main, nak membuang masa, ada masa lagi nak tidur kan, ada masa lagi nak main game, nak berFacebook dan sebagainya. Bukan sebab tu, tak. Peluang yang Allah bagi ni kerana Allah nak kita berubah ke arah yang lebih baik. Kalau dulu kita kurang melaksanakan kewajipan-kewajipan yang sepatutnya kita lakukan kan, ataupun kurang perhatian lah, bukan tak buat, kita kurang perhatian, kurang alert. Jadi Allah bagi peluang kita hidup ni supaya kita baiki balik keadaan tu. Kalau dulu asyik tak sempat aja kan, sekarang ni Allah bagi masa supaya kita sempatkan lagi. Kalau boleh on time. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah bagi izin lagi pada kita untuk sama-sama kita bertemu dalam siri kuliah ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, kita semua sedia maklum bahawa tak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya tuan-tuan. Cumanya pada kali ini, bulan Ramadan kali ini agak lain sikit. Bukan lain sikit, lain banyak berbanding dengan Ramadan yang sebelum-sebelum ni. Lain dia ni bukan lain yang kita nak. Lain ni memang dia bukannya lain pada diri kita je, dia mencakupi seluruh keadaan, sehingga kan kita tak dapat nak ubah keadaan tu. Memang kena terima keadaan tu. Jadi oleh kerana itulah insya-Allah pada petang ini saya cuba berkongsi dengan para pendengar, para penonton di luar sana tentang Ramadan kali ini pada tahun 2020 ni. Saya nak cuba kongsikan tentang apa hikmah yang ada di sebalik Ramadan kali ini. Mungkin kita fikir kan, Ramadan kali ini macam agak sedih. Memang sedih lah kan, tak dapat nak berjemaah di masjid dan sebagainya. Lepas tu bila Ramadan kali ini kita tak dapat nak bertadarus, banyak lagi lah. Lebih-lebih lagi
PKP kita ni dilanjutkan sampai bulan Ramadan ni kan. Maknanya Ramadan ni memang kita kerasa dalam tempoh PKP ni. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Mungkin kalau orang kata berdasarkan kalender, insya-Allah Jumaat ni lah kita akan berpuasa Ramadan. Bermakna hari Khamis malam. Hari Khamis malam kita dah mula bersolat tarawih dan sebagainya di rumah lah. Jadi saya rasa terpanggil untuk kata buat satu koreksi tentang apa hikmah di sebalik Ramadan kali ni, kan? Apa kelainan yang ada pada Ramadan kali ni? Kalau boleh kita jangan pandang satu sudut yang mungkin negatif saja. Ada sudut pandang yang lebih baik untuk kita sebenarnya kalau kita perhatikan. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Memang Ramadan kali ini sangat-sangat berbeza, sangat-sangat berbeza. Berubah dia ni, berubah 360 darjah. Kita ada 20 darjah, 30 darjah, 45 darjah. Ni 360 darjah. Maknanya keseluruhan perubahan tu kita kerasa kali ni. Mana taknya kan? Ramadan kali ni biasanya kalau dulu Ramadan kita sinonim kita menghidupkan masjid kan, dengan tarawih, lepas tu qiyamul lail, kita i'tikaf, lepas tu dan Ramadan kebiasaannya adanya bazar Ramadan kan, kita membeli juadah-juadah buka puasa dan sebagainya. Lepas tu bulan puasa ni biasanya ada anjuran berbuka puasa percuma yang masjid-masjid anjurkan kan. Selalunya dulu. Lepas tu dan macam-macam lagi anjuran-anjuran masjid kan, kita buat majlis sekian, majlis khatam Al-Quran dan sebagainya. Semuanya tu kebiasaannya ada dalam bulan Ramadan. Tapi tahun ni semua ni bagaikan kata hilang daripada pandangan mata kita. Tak ada. Bukan tak ada maknanya kita tak buat langsung tarawih qiyam, tak ada. Maksudnya kita tak dapat nak menghidupkan masjid pada Ramadan kali ni. Disebabkan ialah kita mengikut saranan daripada kerajaan supaya putuskan rangkaian Covid ni kan. Okay, tak apalah. Tapi nak cerita pada tahun ini Ramadan kali ini Ramadan yang sangat-sangat berbeza untuk kita semua. Dan saya fikir bukan berbeza untuk kita di Malaysia saja, tapi di seluruh dunia merasa keadaan ni, bahkan di Mekah dan Madinah juga. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bila keadaan ni berlaku memang terasalah hilang sedikit seri lah bulan Ramadan tu kan. Hilang sikit seri tu. Bukan hilang sikit, hilang banyak seri dia tu. Walau bagaimanapun pastinya apa yang berlaku ni pasti ada hikmah di sebaliknya. Pasti ada hikmah. Kerana Allah tak jadikan setiap sesuatu tu sia-sia. Allah tak jadikan setiap sesuatu itu sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak kau jadikan semua ni sia-sia. Kan? Dan hanya Allah yang lebih tahu apa sebenarnya tujuan Allah buat macam ni. Tapi apa yang boleh kita fikir, ini mungkin ujian untuk kita. Kan? Test. Allah nak test kita. Kan? Cuma test kali ni test yang kata berbeza lah berbanding Ramadan sebelum ni kan. Test kali ni mungkin kalau kita periksa dekat sekolah, dulu UPSR. Sekarang ni naik tahap PMR ataupun SPM. Atau mungkin lagi tinggi, kita pergi ke peringkat diploma, ijazah dan PhD. Macam tu lah nak menggambarkan test kita kali ni, khususnya dalam bulan Ramadan ni, lebih berbeza ataupun lebih tinggi berbanding sebelum-sebelum ni. Sebab cabaran dia lebih besar kan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan mungkin juga ujian yang berlaku pada kita kali ini merupakan teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hukuman untuk kita. Mungkin disebabkan oleh kesilapan dan juga dosa-dosa kita yang kita pernah lakukan sebelum ni. Walau bagaimanapun, walaupun apa yang berlaku ini merupakan hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sebenarnya hukuman yang kita terima sekarang ni, ujian yang kita terima ni, orang kata nak bandingkan dengan umat-umat terdahulu memang jauh sangat. Umat terdahulu jauh lebih hebat ujian cabaran dia.
berbanding kita hari ni. Sebab apa? Sebab Nabi SAW telah mendoakan untuk kita ni, umat Nabi ni, punya sayang Nabi pada kita. Nabi doakan untuk kita supaya Allah tak uji kita dengan ujian yang besar. Sebab sebagaimana dalam satu hadis, satu ketika Nabi SAW lama berdoa. Nabi SAW lama berdoa. Sahabat tengok, lama Nabi doa. Lepas tu bila habis doa, Nabi pandang sahabat. Lepas tu Nabi bersabda. Nabi cakap dekat sahabat, aku minta pada Allah 3 benda, 3 perkara. 2 saja yang Allah terima dan 1 yang Allah tak terima. Yang pertama, aku minta pada Allah supaya jangan binasakan umat aku dengan musim yang susah berpanjangan. Lalu Allah perkenankan. Tuan-tuan dan puan, ini doa ni Nabi minta pada Allah, Allah perkenankan. Sebab tu hari ni kita punya ujian ni, walaupun kita rasa susah sekarang ni, sebenarnya ujian ni tak begitu susah sebenarnya kalau nak bandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Kalau umat-umat yang terdahulu buat salah, dia punya hukuman dia on time terus kena. Gempur bumi terus kena. Tapi kita hari ni buat kesalahan, Allah bagi masa, Allah bagi tempoh. Dah lama lepas tu barulah Allah bagi timpakan sedikit ujian, penyakit. Ini pun penyakit ni pun kita masih lagi dapat mencegah. Maknanya punyalah Allah limpahkan kasih sayang daripada kita kan. Kita masih lagi boleh buat pencegahan. Bayangkan kalau penyakit ni datang terus sembuh, pakai topeng tak guna. Boleh bayang tak macam mana keadaan tu? Sebab tu kita kena rasa hari ni betapa syukurnya kita, walaupun Allah bagi kita ujian berbentuk macam ni, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan kali ni kan, kita tetap kena tanamkan dalam diri kita rasa syukur. Dan ini pastinya ada hikmah yang tersembunyi di sebalik apa yang berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, antara hikmah yang boleh kita lihatlah, yang pertama, kalau kita perhatikan hikmah dia, Ramadan kali ini Allah bagi kita peluang seluas-luasnya untuk kita beribadah tanpa batasan. Kalau sebelum ni lah, dulu kalau yang bekerja sibuk bekerja kan. Kalau bekerja start pukul 8, ataupun kalau sekarang ni flexible time kan, 7.30 balik 4.30. Kalau bulan Ramadan mungkin boleh balik awal sikit, pukul 4 dah balik. Ataupun rata-rata lah yang pergi bekerja pukul 8, balik pukul 5 ataupun 4.30. Lepas tu bila dah balik, atas jalan raya je dah sejam lebih. Bulan puasa ni jangan kira lah, orang pergi bazar Ramadan apa semua, jalan raya memang macam ni lah kan, jam. Jadi masa habis dekat atas jalan raya dah berapa jam. Sampai dekat rumah nak siap-siap nak berbuka dan sebagainya apa semua. Akhirnya lepas maghrib barulah bermula kita punya sesi ibadah kita lepas maghrib tu. Itu pun kalau masa berbuka tadi kita makan berpada-pada. Katakan kalau kita makan macam raksasa makan kan, ini nak makan, itu nak makan, confirm masa nak start ibadah tu dah slow. Sebab apa? Perut dah penuh. Bila perut dah penuh kan, makan pula sedap. Jadi dia terdorong, orang kata lagi sedap lah nak tidur kan. Mata tu sedapnya kalau letak atas bantal terus jadi tuan-tuan kan. Itu dulu kan, dengan kekangan kerja. Jadi kita punya ibadah, ruang untuk kita ibadah tu kata singkat lah kan. Kita tak dapat nak gunakan sepenuhnya waktu yang kita ada selama 24 jam ni untuk ibadah. Begitu juga dengan orang yang berniaga, yang bisnes. Kalau yang bisnes ni jangan cakap lah kan. Orang bisnes, dia bukannya masa dia bisnes je dia sibuk, masa dekat rumah lagi dia dah sibuk. Sebab dia nak set up, dia nak susun barang-barang. Kalau yang buat kuih-kuih, dia nak uli ni, nak uli tu kan. Dekat rumah lagi dia dah prepare. Maknanya kalau dekat rumah lagi dia dah disibukkan dengan perkara-perkara persediaan untuk dia berniaga, maknanya bila lagi ruang dia nak berniaga, bila lagi ruang dia nak kata tumpukan untuk beribadah. Kalau dah pergi ke tapak berniaga, jangan cakap lah kan, nak layan customer lagi kan, orang datang silih berganti.
bila lagi masa? Itu dululah, dulu tuan-tuan. Asyik tak sempat. Sebab apa? Masa kita terhad. Itulah sebelum ni. Tapi kali ni tuan-tuan, kali ni Ramadan kali ni, disebabkan dengan apa yang berlaku hari ni, kan, kita berkumpul di rumah, kita tak dapat bekerja. Ada yang tak dapat bekerja. Bukan tak dapat bekerja, maknanya memang tidak ada ruang. Sebab kita sekarang ni sedang dalam proses mencegah. Jadi yang bekerja akhir tak bekerja sekarang ni. Kalau yang berniaga tak dapat berniaga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, inilah peluang kita sebenarnya. Kan? 24 jam di rumah. Bayangkan 24 jam di rumah. Memanglah orang kata kalau lama-lama duduk kan, asyik buat benda yang sama je, nanti rasa macam orang kata stres pun ada kan, menghadap benda yang sama kan. Tapi kita sekarang ni nak manfaatkan masa tu ke arah kebaikan. Memang kalau kita buat benda-benda yang tak ada kebaikan, kita akan rasa macam jemu. Tapi kalau buat kebaikan dan kita tahu kelebihan dia, kan, fadilat dia, insya-Allah kita akan rasa seronok beribadah dan kita akan rasa nak buat lagi. Itulah kelebihan kalau kita buat perkara-perkara kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa lagi kebaikan, kan, yang ada, yang Allah bagi ni. Bila kita tak bekerja, duduk di rumah, tak ada tekanan bos, kan, tak ada tekanan rakan sekerja, kan. Kalau orang bisnes, tak payah dah nak fikir pasal modal ada berapa, kan. Lepas tu tak payah nak fikir nak cari barang ni barang tu untuk jadikan untuk jual, niaga sebagainya. Tak payah nak fikir pasal untung rugi, fikir pasal customer dan lain-lain, kan. Tuan-tuan, bila keadaan ni berlaku, kita beribadah tu lebih tenang. Kita solat, baca Quran, dalam kepala ni dah hilang dah fikir pasal kerja, fikir pasal berniaga, hilang. Kalau dulu asal ibadah aja, solat lah, kita ambil solat lah, kan. Dalam solat tu nampak solat, tapi dalam kepala tu macam-macam fikir. Ni lepas ni kan ada meeting, kan. Ni lepas ni aku nak siapkan ni, nak siapkan tu. Lepas ni nak jual apa pula, kan. Lepas ni balik nak kira untung rugi modal ni semua ni. Tu dulu. Tapi sekarang Allah bagi peluang, kita gunakan untuk kita beribadah sehabis mungkin, tanpa batasan, unlimited. Sekarang ni banyak internet unlimited, kan. Sekarang ni tuan-tuan, Allah bagi peluang kita ibadah unlimited. Manfaatkanlah sebaik-baiknya, tuan-tuan. Dan bila peluang ibadah ni Allah bagi sehabis baik, selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tuan-tuan, apa yang dapat kita buat adalah jangan kita miss kita buat ibadah pada Allah. Jangan miss, jangan terlepas peluang ni. Dan masa inilah kita nak baiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ni disebabkan sibuk dan sebagainya, kan, kita banyak jaga hubungan dengan manusia je, kan. Kalau orang berniaga, banyak jaga dia punya bisnes saja, jaga customer saja. Tapi hubungan dengan Allah macam mana, kan? Kalau dah bazar Ramadan, agak-agak sempat ke nak sembahyang tarawih? Rasanya tak sempat lah, kan? Nak hadir ke masjid tu memang jauh sekali lah. Sebab bazar Ramadan biasa, kalau dulu bazar Ramadan ni, kalau yang ambil petang dengan yang malam tu, uptown tu, yang petang dah start lepas zuhur, membawa sampai maghrib. Kalau yang ambil yang uptown punya bazar, sampai ada yang nak dekat subuh pun ada, yang nak dekat sahur pun ada. Maknanya bila waktu kita nak beribadah, bila waktu kita nak baiki hubungan kita dengan Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, masa inilah masa yang terbaik untuk kita repair balik, baiki balik hubungan kita. Dulu kita asyik tak sempat, sekarang ni adalah masa terbaik untuk kita baiki balik hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dulu ada lompong, ada koyak sini, koyak sana, sekarang ni kita tampal balik, kita cantikkan balik. Kalau dulu ada titik hitam, masa ni kita cuci, kasih bersih. InsyaAllah, tuan-tuan, inilah peluang yang boleh kita manfaatkan dan hikmah di sebalik apa yang berlaku pada ketika ini. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan kali ini,
kita akan merasa keadaan ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, hikmah yang kedua, Ramadan kali ni ataupun sekarang ni, jangan tunggu Ramadan, sekarang ni juga ataupun sebelum ni lagi lah, saya percaya ada di kalangan kita dah jadikan rumah sebagai masjid. Macam mana tu? Kita jadikan rumah kita seperti masjid. Hari ni kita semua sedia maklum, masjid di mana-mana, termasuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kan, masjid negeri, apatah lagi lah kan, Masjidil Haram yang besar tu pun tutup. Yang ini apatah lagi lah masjid negeri dan masjid-masjid yang lain tak dapat beroperasi sepanjang PKP ni. Bila kata tak dapat beroperasi, maka tiada solat berjemaah secara umum, tiada solat tarawih secara umum, tiada lagi tadarus Al-Quran, tiada lagi majlis khatam Al-Quran dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni kita semua duduk di rumah. Bila duduk di rumah, kita mesti kena jadikan rumah kita macam masjid. Walaupun masjid sekarang ni memang masjid ada, tapi fungsi masjid tak dapat digunakan sepenuhnya, maka kita duduk di rumah, jadikan rumah kita seperti masjid. Macam mana nak jadikan rumah seperti masjid? Bukannya maksudnya betul-betul jadi masjid. Maksudnya kita fungsikan rumah kita seperti mana masjid. Antaranya macam mana? Yang pertama sekali, yang mesti kita kena buat, kalau boleh dekat rumah tu, buatkan satu sudut ataupun ruang yang khusus. Kita buat untuk tempat untuk kita beribadah. Kalau orang yang rumah dia besar, dia senanglah nak jadikan satu-satu ruangan, bilik ke ataupun mana-mana tempat dalam rumah dia sebagai tempat sudut untuk dia beribadah. Kalau orang yang rumah dia sempit, banyak barang dan sebagainya, mungkin dia boleh jadikan ruang-ruang tertentu lah, ataupun dia terpaksa ambil ruang-ruang tertentu, dekat ruang tamu, atau mungkin dekat depan bilik kan. Tak apalah, tak kisahlah macam mana pun, yang penting usahakan adakan satu sudut ruang khas. Supaya apa? Supaya bila kita bangun tidur, tengok aja tempat tu, terus kita ingat kita nak ibadah kepada Allah. Kena wujudkan di rumah kita satu ruang khas, sudut untuk kita beribadah, supaya setiap hari bila kita tengok, jadi kita akan terus ingat, aku setiap hari mesti kena ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, kalau dulu kita dekat rumah, mungkin tak semualah, ataupun kebanyakan lah, saya fikir kebanyakan lah, mungkin tak pernah lah azan di rumah kan. Sebab apa? Dah ada masjid dan surau yang azan kan, jadi tak perlulah azan di rumah. Lepas tu kalau sebelum ni kita selalu ke masjid berjemaah kan, solat berjemaah, solat tarawih, lepas tu kita bertadarus dan sebagainya kan. Kali ni kita jadikan rumah kita seperti masjid. Kalau boleh, masuk aja waktu solat, azan. Tak kira lah suruh anak ke suami ke, jangan suruh orang rumah azan sudah. Suruh anak azan, ataupun kita kan, mungkin kalau tak ada anak lagi, kitalah yang azan. Kan, hidupkan suasana agama dalam rumah. Azan, lepas tu solat berjemaah, solat bersama-sama. Lepas tu Ramadan nanti, hidupkan solat tarawih di rumah. Lepas tu kalau boleh, ada tadarus lagi. Lepas tu kalau nak cantik lagi, buat moreh. Moreh ni biasanya ada di masjid-masjid, di rumah payah nak ada. Tapi kali ni kita buat. Supaya apa? Galakkan untuk anak-anak dan juga mungkin untuk kita sendiri kan. Galakkan supaya kita ni rasa ada, kata macam hadiah lah, selepas kita penat tadi solat, ibadah dan sebagainya, tadarus, membaca Al-Quran, lepas tu kita akan dapat menikmati sedikit hidangan. Ini sebagai satu galakan pada kita. Mungkin kita boleh praktikkan di rumah. Mungkin semua orang boleh praktikkan benda ni. Kita jadikan rumah kita seperti mana masjid. Masjid buat sekian, kita buat juga di rumah. Lepas tu kalau boleh lah, kita wujudkan juga tazkirah di rumah.
Biasa di masjid ada tazkirah. Sekarang ni masjid tak dapat operasi, rumah kita wujudkan tazkirah. Siapa yang nak bagi tazkirah? Siapa yang nak bagi tazkirah? Kita lah. Ataupun kalau tak pandai tazkirah, ambil mana-mana kitab-kitab, baca. Macam mana yang saudara-saudara kita daripada kumpulan tabligh, dia orang biasa ada sesi taklim. Dia orang baca apa? Kitab Fadail Amal. Dia orang baca je. Tapi ada manfaat. Tuan-tuan, mungkin benda ni kita boleh praktikkan, sesi taklim ni kan. Ambil je mana-mana kitab agama yang mengandungi hadis-hadis baginda Nabi SAW tentang fadilat dan sebagainya, terutamanya fadilat Ramadan, fadilat sedekah, macam-macam cerita. Macam-macam boleh cerita, macam-macam boleh tazkirah. Baca saja. Kalau tak pandai, kita cakap secara spontan kan, ataupun kita tak pandai secara spontan lah, baca pun tak apa. Duduk kumpul anak, isteri dan semua yang ada di rumah, suami baca. Ataupun mungkin kita boleh latih anak kita, suruh anak kita baca. Sebab kadang-kadang orang yang baca ni, Allah uji dia tak faham apa yang dia baca. Tapi orang yang dengar tu lagi faham. Ini ujian lah, ujian bagi orang yang menyampaikan ilmu. Kadang-kadang orang yang menyampaikan tu lebih faham daripada orang yang mendengar. Jadi bila dua keadaan tu bergabung sekali, jadi akan saling berpesan kan. Kalau tak faham, dia ni akan ingatkan. Inilah kelebihan kalau kita wujudkan benda ni di rumah. Tambah-tambah lagi, rumah kita ni lah diibaratkan sebagai rumahku, syurgaku. Jadi kalau nak jadikan rumah tu sebagai syurga, maka kena isi perkara-perkara yang baik. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang ni, tuan-tuan, inilah peluang untuk kita jadikan rumah kita seperti mana masjid. Kalau dulu di masjid ada sekian, sekarang ni di rumah kita pun ada. Jadi terasa seronok. Tuan-tuan, nak keluar rumah pun rasa macam kata tak best. Duduk rumah lagi best. Ini bau lah maksud dia. Duduk rumah lagi best. Hashtag duduk rumah lagi best. Okey, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Di rumah, kalau dulu sebelum ni masjid yang selalu buka MP3 Quran apa semua sebelum masuk waktu solat dan sebagainya, kita boleh praktikkan benda ni di rumah. Kita ada handphone, ada radio, ada TV. Sekarang ni di televisyen pun, sebelum setiap kali masuk waktu solat, dia akan main siaran Al-Quran kan di Mekah apa semua. Lepas tu ada zikir-zikir dan sebagainya. Ataupun kita boleh buka dekat YouTube lah, buka bacaan-bacaan Al-Quran. Buka lah 10 minit sebelum nak azan tu, pasang speaker. Rumah setiap orang sekarang ni semua ada speaker. Saya percayalah, mesti ada speaker. Kuatkan sikit volume. Kita hidupkan rumah kita seperti mana kita menghidupkan sebuah masjid. InsyaAllah ada kebaikannya. Inilah hikmah dia, tuan-tuan. Hikmah dia kita melalui Ramadan ni kali ni. Hikmah dia, Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kamu jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Maknanya tak pernah kamu solat, menghidupkan ibadah ataupun membaca Al-Quran di dalamnya, ataupun ibadah-ibadah lain. Kerana sesungguhnya syaitan akan lari dan jauhkan diri daripada mana-mana rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, dalam rumah kita kena hidupkan suasana agama, kerana berdasarkan hadis baginda Nabi SAW, rumah yang mana tidak hidup suasana agama ni dengan bacaan Al-Quran, dengan ibadah dan sebagainya, macam kuburan. Tuan-tuan pernah pergi tempat kuburan tak? Sunyi sesunyi-sunyinya. Kalau tuan-tuan datang seorang, sunyi sesunyi-sunyinya. Kita tak nak ceritalah keadaan apa yang berlaku dalam setiap kubur tu kan. Kita tak nak tahu lah, itu semua di sisi Allah. Allah lebih tahu. Cuma kita nak ceritakan suasana di perkuburan ni sangat sunyi. Lepas tu kalau kita boleh masuk dalam kubur tu, kena kambus pula, gelap segelap-gelapnya. Yang boleh kita pandang secara zahir lah, gelap segelap-gelapnya. Begitulah umpamanya rumah yang mana tak hidup suasana agama ni, tak ada dibacakan Al-Quran dalamnya, ibadah-ibadah pun tak ada, maka macam kubur, Nabi kata.
Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, gunakan, manfaatkan peluang ni, jadikan rumah kita macam masjid. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat dan fadilat dia. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, hikmah yang seterusnya dalam bulan Ramadan ni, Allah nak bagi kita peluang untuk kita eratkan lagi, kita baiki lagi hubungan kita dengan keluarga kita. Kan? Kita reset balik, kita refresh balik hubungan kita dengan keluarga. Sebelum ni, dengan masa tak cukup, kita jarang jumpa isteri, jarang memberi nasihat pada isteri. Kan, isteri pun bila bekerja sekarang ni, ramai rata-rata isteri banyak yang bekerja. Kan, bila balik itu lambat, jarang jumpa suami, kan, jarang memberikan nasihat pada suami. Kalau suami tu jenis degil lah, kan. Lepas tu dengan anak pula macam tu juga, kan. Bila jarang jumpa anak, dengan sibuk berniaga, berniaga lagi sibuk sebenarnya. Boleh kata kalau orang berniaga ni 24 jam sehari dia nak memikirkan pasal berniaga saja. Lagi sibuk, tak jumpa anak, kan. Tak tahu macam mana anak ni dia berkawan dengan siapa, masa dia terluang dengan apa, kan. Apa yang dia tengok setiap hari, apa yang dia belajar setiap hari, kita tak tahu. Tapi masa yang ada ni, kita berkumpul di rumah, masa inilah kita nak tengok siapa anak kita, masa inilah kita nak kenal siapa anak kita, apa yang dia lakukan setiap hari. Kalau ada yang dia lakukan perkara-perkara yang baik, alhamdulillah, kita tambah baik lagi. Tapi kalau ada yang perkara-perkara yang dia lakukan tak baik, maka kita lah masa tu nak menegur dan memperbaiki keadaan itu. Peluang yang Allah bagi ni, inilah masa untuk kita reset balik, kita refresh balik keluarga kita. InsyaAllah, masya-Allah, ada manfaat dia untuk keluarga kita, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, masa kita ni macam biasalah, kalau dengan saya ni mungkin terlebih masa lah. Tapi tadi kita dah lewat sikit mula. InsyaAllah mungkin kita sekejap lagi kita akan habis, tapi lewat sikit lah, ni pun dah 2.20. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, hikmah yang seterusnya, kali ini kita akan berpuasa Ramadan. Kali ini kita akan lebih memahami golongan yang fakir dan miskin, ataupun golongan yang susah. Saya ulang sekali lagi, pada Ramadan kali ini saya percaya kita akan lebih memahami golongan yang fakir dan miskin, dan juga golongan yang susah, golongan yang gelandangan dan sebagainya lah. Kalau dulu mungkin kita nampak, kan, kalau dululah kita mungkin nampak golongan ni, golongan dia ni orang susah, pakai baju dia campur-camping dan sebagainya, kan. Dia ni datang selalu minta dan sebagainya. Kita nampak, tapi kita tak rasa, kita tak rasa keadaan dia. Dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, orang susah ni bertambah susah dia. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ni dengan berpuasa di siang hari lagi, kan, penat dan sebagainya, jadi orang-orang yang golongan susah ni dia terasa lebih susah. Kalau kita orang yang senang ni, di rumah ada aircon, kalau puasa tu rasa macam tak puasa lah, kan. Senang cerita, sebab duduk rumah selesa, aircon, tidur nyenyak. Kalau orang yang susah ni, dengan rumah tak ber-aircon, lepas tu stok makanan dengan tak ada apa semua, nak berbuka puasa dengan apa, kan. Kita stok banyak, sampai fikir nak makan apa, bukan fikir nak makan apa, lauk apa nak makan hari ni. Orang susah dia fikir apa aku nak makan hari ni, pasal tak ada nak makan. Kita lauk apa, maknanya ada banyak senarai, nak pilih je lauk apa nak makan hari ni, kan. Jadi tuan-tuan dan puan, hikmah yang kita akan rasa kali ini, yang boleh kita pandang, yang boleh kita perhatikan, kali ini kita akan lebih memahami golongan-golongan yang susah, golongan fakir dan miskin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW ada menyebutkan kelebihan tentang bersedekah ni sangat banyak dalam hadis baginda Nabi SAW. Antaranya, dengan bersedekah ni dapat menghapuskan dosa, kan. Lepas tu orang yang bersedekah ni akan mendapat naungan pada hari akhirat nanti, dan orang yang bersedekah juga akan mendapat keberkatan dalam harta dia. Tuan-tuan, kenapa sedekah, tuan-tuan?
Sebab sedekah ni lah dapat membantu golongan-golongan fakir dan miskin. Dan di samping itu juga memberi kelebihan pada orang yang bersedekah. Allah bagi, orang kata imbalan, bagi ganti pula. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah ada sebut, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki baik perempuan, wa aqradullaha qardan hasana, dan memberikan Allah sedikit pinjaman, yudha'afu lahum, dia akan mendapat gandaan lagi. Allah bagi, orang kata double, bukan double, berdouble-double, ganda-ganda. Walahum ajrun karim, dan dapat pahala yang besar, ganjaran yang besar. Kelebihan orang yang bersedekah ni dalam Quran, tuan-tuan, dalam Quran Allah sebut. Kalau dah kata dalam Quran ni, maknanya confirm. Confirm. Okey, baik tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Mungkin di kala PKP ni, dengan keterbatasan ruang kan, kalau orang yang bisnes sekarang ni dah tak boleh nak bisnes. Kalau orang yang bekerja, tapi orang yang bekerja, terutama yang bekerja yang dijamin lah, dia punya gaji dia, alhamdulillah menerima gaji penuh lah. Syukur alhamdulillah kan. Masa ni adalah masa yang terbaik untuk kita keluarkan sedikit harta yang kita ada tu untuk kita bersedekah. Sebab apa? Masa ni saya percaya kita semua sangat memahami keadaan bila mana kita terbatas nak mendapatkan sesuatu rezeki. Kita terbatas untuk bergerak ke mana-mana. Masa ni kita memahami Allah bagi kita rasa macam mana rasa orang-orang yang fakir dan miskin, orang-orang yang susah ni rasa. Kalau dulu kita nampak tapi tak rasa, tapi kali ni kita nampak sendiri dalam diri kita, sebab kita daripada situlah kita akan rasa bagaimana orang-orang yang susah ni rasa dulu. Inilah hikmah yang terkandung di sebalik apa yang berlaku kali ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya, ini yang paling besar lah pada saya, antara yang paling besar lah hikmah Ramadan kali ini dalam keadaan PKP ni. Dalam keadaan kata segala aktiviti semua dibatalkan. Saya kata dibatalkan lah. Hikmah dia apa? Kali ni kita akan zero pembaziran secara besar-besaran. Zero pembaziran secara besar-besaran. Tuan-tuan tahu tak, satu kajian dibuat setiap kali Ramadan sebelum ni. Sebab ni kita belum jumpa lagi Ramadan ni. Ini cerita sebelum ni. Setiap kali Ramadan, pembaziran akan meningkat 15 hingga 20%. Tuan-tuan, meningkat. Sepatutnya bulan Ramadan ni kita diajar supaya bersederhana, kan? Lepas tu siang kita tak makan dengan berpuasa dan sebagainya, kan? Tapi sepatutnya kita lebih yang kata bersederhana lah bila keadaan tu berlaku. Tapi sebaliknya pula yang berlaku, pembaziran tu meningkat. Macam mana boleh berlaku keadaan ni? Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, satu kajian daripada Mardi, setiap kali Ramadan pembaziran tu akan meningkat. Antara punca utamanya adalah bazar Ramadan lah. Memanglah di rumah, setiap isi rumah akan ada makanan-makanan terbuang dan sebagainya. Tapi bila Ramadan dengan wujudnya bazar Ramadan dan sebagainya, pembaziran tu meningkat. Ini kajian daripada Mardi, bukan saya reka-reka, bukan. Ini kajian daripada Mardi. Lepas tu satu kajian, satu analisis yang dibuat daripada SW Corp. SW Corp ni syarikat yang mengendalikan sisa-sisa pepejal di Malaysia lah, kan. Antara syarikat yang menguruskan. Dia kata apa? Dalam sebulan, bulan Ramadan, dalam sebulan penuh lah, sebanyak 270,000 tan metrik makanan yang tak terusik, tuan-tuan. Maknanya makanan tu boleh dimakan. Makanan yang tak terusik, 270,000 tan metrik. Dia orang buat kira-kira, kalau 270,000 tan metrik ni, kalau dibagikan makanan pada orang-orang yang memerlukan, 180 juta orang boleh dapat makan. 180 juta orang boleh dapat makan. Kita dalam Malaysia, populasi kita 20 juta orang, 27 juta lebih kurang lah, something. Mungkin sekarang ni dah bertambah sikit sebab PKP.
180 juta orang boleh dapat makan dalam, orang kata, sebulan punya ni pembaziran tu. Allahu Akbar. Ini ke yang berlaku semasa Ramadan? Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Dan kalau dibuat perbandingan 270,000 tan metrik ni kan, sebulan punya pembaziran ni, umpama macam apa, dia punya banyak ada tu, umpama 30 buah bangunan KLCC. Ini senang cakap lah. Kalau sebut tan metrik, semua mungkin blur-blur juga kan, berapa banyak kan. Senang cakap, umpama macam ada 30 blok bangunan KLCC. Tuan-tuan tahulah bangunan KLCC ni besar mana. Tinggi je dekat lebih kurang 500 meter. Tinggi tu 500 meter. Kalau laut kedalaman 500 meter tu dah kira dalam tu. Kan? Tuan-tuan, ni bukan sebiji, tuan-tuan, 30 biji. Kalau orang kata, kalau umpama macam ni lah, dah boleh buat satu bandar dah. Satu bandar canggih. Kalau ada 30 buah bangunan KLCC ni. Bayangkan tuan-tuan, umpama macam dah boleh buat KL satu lagi lah. Ya Allah, inikah yang berlaku semasa Ramadan? Tapi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, punyalah Allah sayang pada kita. Allah bagi kita ujian kali ni, tapi jangan kita pandang ujian ini sebagai satu kekurangan. Inilah kelebihan dia. Antaranya hikmah dia, inilah pembaziran yang kita dapat elakkan, yang dapat kita hindarkan, yang mana sepatutnya lebihan-lebihan makanan ni sepatutnya dapat disalurkan pada golongan-golongan yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, seterusnya hikmah yang ada dalam Ramadan yang akan kita bertemu pada kali ini ialah apa yang kita akan dapat. Kita akan zero dosa kering. Zero dosa kering. Tuan-tuan, dosa ni dia ada banyak kategori dah. Ada yang dosa yang disengaja dilakukan, ada yang dosa yang tak sengaja dilakukan, ada yang dosa tu dia dosa kering. Dosa kering ni maksud dia apa? Kita tak nak benda tu, tapi benda tu datang sendiri. Contohlah kan, bazar Ramadan. Kalau dulu bazar Ramadan, biasa kalau bazar Ramadan ni memang ramailah. Kalau orang tak pernah berniaga pun dia akan berniaga masa tu. Macam-macam orang. Yang bertudung ada, yang tak bertudung pun ada. Yang berbaju jubah labu pun ada, yang orang kata yang nampak di sana sini pun ada, yang berpakaian sekian yang ketat dan sebagainya. Usaha kata yang berniaga, yang datang nak beli tu pun ramai juga yang macam tu, lebih kurang. Itulah suasana yang kita rasa pada Ramadan sebelum ni. Kan, senang-senang dapat dosa kering. Pagi tadi dah sahur, lepas tu mulakan dengan doa apa semua kan, niat berpuasa dan sebagainya. Kemudian siang dah iktikaf di masjid, solat duha, lepas tu baca Quran lagi apa semua. Tiba-tiba petang tu pergi bazar Ramadan, dapat dosa kering. Allahu Akbar, kan rugi tu. Tapi kali ni Allah sayang pada kita kan. Allah bagi kita suasana macam ini supaya terhindar kita daripada dosa-dosa kering ni. InsyaAllah inilah hikmah yang dapat kita fikirkan, hikmah yang dapat kita ambil dalam keadaan yang mana berlaku pada kita pada ketika ini di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Dan hikmah yang terakhir, dan orang kata list but not least, this hikmah ni kita boleh fikir. Hikmah ni ada banyak, sebab hikmah ni maksud dia kebijaksanaan kan. Allah ni maha bijaksana dan Allah ni maha kaya. Kita boleh fikir 7, sebenarnya di sisi Allah jauh lagi banyak daripada itu di sisi Allah. Tapi saya bawakan 7 lah. Nanti kalau lebih nanti mau sampai tengah malam ni saya ceramah ni. Jadi tuan-tuan, yang terakhir, hikmah kali ni Allah nak uji keikhlasan kita. Kenapa keikhlasan kita? Tuan-tuan, sebelum ni kalau bulan Ramadan kita beribadah kan, mungkinlah mungkin tak semualah. Mungkin sebelum ni kalau kita beribadah, kita nak tunjuk pada orang kan, kita nak tunjuk kita ni hebat dalam beribadah, kita nak tunjuk kita ni hebat dalam khatam Al-Quran sebulan beberapa kali kan, ataupun kita nak tunjuk hebat pada orang, kita ni bulan Ramadan rajin beriktikaf dan sebagainya. Tapi kali ni Allah uji pada kita, kita duduk di rumah
memang ibadah tu tetap terus dilaksanakan, tapi kita nak tunjuk dekat siapa, kan? Memanglah anak isteri kita ada di rumah, tapi tunjuk dekat anak isteri ni dia tak sama, kan? Jadi bila di rumah, Allah nak latih kita supaya kita lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Tuan-tuan, inilah hikmah antara hikmah yang berlaku. Dan seterusnya, antara hikmahnya lagi, Allah nak uji keikhlasan kita dalam amalan-amalan yang lain, terutamanya amalan sedekah. Sekarang ni PKP, kan? Duit semua sekarang ni saya faham, semua orang kata berkira-kira, nak beli ni, nak beli tu, cut cost. Sebab apa? Sumber pendapatan terhad, sangat-sangat terhad. Jadi terpaksa cut cost, beli yang mana perlu. Mungkin saya fikirlah, saya percaya mungkin Syawal kali ni agak sedih lah bagi kita, kan? Sebab apa? Ialah dengan kekangan kewangan macam ni, kekangan kewangan, kan, kekangan peluang untuk kita jana kewangan kita, saya percaya dan kita akan cut beberapa kos. Kalau sebelum ni, kalau belanja untuk persiapan raya ni, Masya Allah, kan, sangat-sangat banyak. Sampai ada yang berhutang pun ada dekat luar sana. Ada yang saya dapat berita, dapat cerita, ada yang sampai berhutang pun ada. Jadi kalau boleh, sekarang ni Alhamdulillah, kan, hikmah dia, dah tak ada lagi kita berhutang. Bahkan kita dapat berjimat lagi, kan. Dan tuan-tuan, dalam PKP ni, antara Allah nak uji keikhlasan kita adalah keikhlasan kita dalam bersedekah. Tadi saya sebutkan tadi, bila kita dah cut cost dan sebagainya, tuan-tuan, jangan kita cut cost kita peruntukan untuk kita sedekah pada orang. Jangan cut cost tu. Nak cut cost lain tak apa, tapi cut cost sedekah jangan. Itu mesti jalan terus macam biasa. Sebab masa ni lah Allah nak uji keikhlasan kita. Kalau kita cut cost yang itu, maka terjawablah sejauh mana keikhlasan kita sebelum ni, kan? Sebelum ni mungkin duit kita banyak. Bila duit banyak, kan, jadi masa tu kita bersedekah. Tuan-tuan, kita ni kalau nak tahu kita ni ikhlas tak ikhlas, masa kita tak berduit, cuba kita sedekah masa tu. Masa tu baru kita akan tahu siapa kita. Siapa-siapa pun kalau masa banyak duit bersedekah itu biasa. Banyak duit sedekah biasa. Tapi kalau tak ada apa-apa tapi dia boleh bersedekah, Masya Allah, luar biasa. Inilah orang-orang hebat, kan? Dan masa ni lah untuk kita latih diri kita supaya kita lebih ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai penutup kuliah kita pada petang ini, ringkas saja tuan-tuan, ringkas saja saya nak bagi tahu apa yang terjadi pada kita hari ini. Tak kiralah berbentuk ujian ataupun nikmat dan sebagainya, tuan-tuan, tambah-tambah lagi ujian lah, kan? Ujian dalam keadaan macam ni, ujian kita nak berpuasa Ramadan nanti dalam keadaan yang bakal kata yang kita semua boleh jangkakan lah. Tuan-tuan, apa yang berlaku ini tak lain tak bukan kerana apa? Kerana Allah sayang pada kita. Allah sayang pada kita, tuan-tuan. Kalau Allah tak sayang kita, tuan-tuan, kan, ini jam juga dunia dah kiamat. Ini jam juga dunia dah kiamat. Tapi dunia belum kiamat lagi. Masih ada ruang dan peluang yang Allah bagi pada kita untuk kita berubah ke arah yang lebih baik. Inilah tanda-tanda Allah sayang pada kita. Jadi sebagai tanda kita membalas balik kasih sayang Allah, jadi maka hendaklah kita taat segala perintah Allah dan tinggalkan segala larangan dia. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan Ramadan yang bakal menjelang nanti, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menempuh bulan Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh umat Islam yang berada di seluruh dunia. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan membentuk diri kita seseorang yang jauh lebih baik daripada sebelum-sebelum ni, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya pada petang ini, dan saya mohon maaf sekiranya ada mengguris hati rakan-rakan di luar sana. Saya tak ada niat apa-apa, sekadar memperingatkan diri saya juga. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.